Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk hari ini kelas English, bukan kelas Jawi ya. Ingat, hari Khamis kelas English. English. Okey. So, untuk hari ini kita akan sambung pelajaran kita untuk tajuk yang ke-8 iaitu modul 8. Minggu lepas kita belajar apa? Modul 8. Minggu lepas kita belajar apa? Places in Tempat. town. Ya, kita belajar tempat-tempat yang ada dalam bandar. Apa contoh? Siapa ingat lagi in English? What are the places in town that we have? Playground. Playground. Okey, lagi? Park. Park. Okey. Park. Ya, park. Okey. Lagi? Apa lagi places in town? Circus. Circus. Okay, circus. Good. House. Ya, house. Okay, lagi? School. School. Hospital. Cinema. Cinema. Okay, good. Okay, baik. Shopping curtain. Okay dah. Okay, good. Okay, good. Okay, boleh mute balik mikrofon. Okay, baik. Sekarang Maklimah akan share screen. Okay, hari ni kita akan sambung pelajaran kita untuk tajuk yang sama iaitu modul 8. Where were you yesterday? Kita belajar tentang macam mana cara kita nak tanya kawan kita ataupun nak tanya saudara mara kita, kat mana awak pergi? Kat mana awak pergi semalam? Awak ada kat mana semalam? Macam tu. Awak kat mana? Awak kat mana? Situ. Jadi kalau in English, macam mana cara kita nak tanya orang kat mana dia berada semalam ataupun kita nak tanya petang semalam ke, pagi semalam ke, macam mana cara nak tanya? Okay, so last week kita belajar, kita mengenal some of the places yang ada dalam bandar, yang ada dalam town ataupun city. So, untuk hari ini kita akan belajar cara untuk membina soalan ataupun ayat iaitu ayat tanya dan juga cara nak jawab kalau orang tanya kita, awak ada kat mana semalam, awak pergi mana semalam. So, macam mana cara kita nak tulis ayat tu? Okay, so hari ini kita nak belajar ataupun we want to understand the simple past tense. Iaitu was dan were. Hari ini kita nak belajar yang basic sahaja, basic simple past tense iaitu was dan were. Was ni untuk singular, untuk satu. Were untuk dua dan ke atas. Untuk ramai, untuk banyak kita akan guna were. Okay, and today we will learn about how to talk about where someone was in the past. Maksudnya, macam mana cara kita nak tanya orang dan macam mana cara kita nak jawab bila orang tanya di mana awak berada semalam ataupun di mana awak berada 2 hari lepas ke. Tapi hari ni kita akan fokus pada yesterday saja. Maksudnya kita nak tanya semalam je. Okay. Peraturan maklimah yang pertama, waktu mengajar jangan buka mic selagi tidak diberi izin dan jangan conteng pada slide di depan. Tengok je. Tengok sahaja. Okay, baik. Jadi, okay, so today we will learn about the basic. Basic apa? Okay. Basic sentence untuk kita tanya orang kat mana awak ada semalam. Contohnya lah kan Maklimah nak tanya Ilyas. Ilyas ada mana semalam? Ilyas pergi mana semalam? Maklimah nak tanya Ilyas kan. So in English macam mana cara kita nak tanya? Okay. Tengok ayat kat depan ni. Where were you yesterday? Where ni adalah kata tanya. Maksudnya di mana? Di mana?
Were you yesterday? Were ni adalah verb yang digunakan untuk ramai. Untuk lebih daripada satu, kita akan guna were. So kalau kita nak tanya seorang, kita nak tanya kawan kita contohnya, kita akan guna were you. Where were you? Di mana awak berada? Yesterday maksudnya semalam. Macam kita tanya, semalam awak pergi mana? Okay, Abdul Aziz. Tak payah tulis lah kat situ. Maklimah tak suruh jawab pun. Tu contoh sahaja. Boy, dia siap bagi tahu pergi London. Covid ni tak boleh pergi luar negara. Okay. Jadi, kalau kita tanya kawan kita, where were you yesterday? So, macam mana kawan kita nak jawab? Ataupun, kalau maklimah tanya awak kan, where were you yesterday? So, macam mana awak nak jawab? Okay, jadi awak jawab, I was at the apa? Kalau at home, cakaplah I was at home. Okey, Mu'alimah, mungkin ada tanya Mu'alimah. Mu'alimah, kenapa dekat soalan kita guna were? Dekat jawapan kita guna was. Kenapa? Kenapa lain? Kenapa verb yang digunakan tu berbeza? Tengok. Dekat soalan kita guna where were you? Kita guna were, tapi bila jawapan kita guna was. Kenapa lain? Kenapa tak guna were juga? Kenapa? Okay. Yesterday tu maksudnya semalam. Maksudnya perkara yang sudah berlaku. Kita tanya di mana dia berada semalam. Yesterday, semalam. Jadi kalau kita tanya perkara yang sudah berlaku. Okay, Abdul Aziz, tolong jangan conteng apa-apa ya. Lepas ni Maklimah akan tunjuk soalan. Waktu tahu nak jawab boleh tolong. Okey. Jadi sekarang Maklimah suruh tengok depan sahaja dulu. Okey, tengok. Yesterday is about life in the past. Maksudnya perkara yang sudah berlaku. Sebab tu verb yang kita gunakan ialah past tense. Sebab tu kita guna was dan were. Kalau present tense maksudnya perkara yang berlaku sekarang, kita akan guna is atau are. Sebelum ni dah belajar kan? Is are kan? Biasa kita buat ayat this is a apa-apa-apa. Sebab tu perkara yang kita tengah cakap sekarang. Sekarang kita akan guna is dan are. Tapi sebab kita tanya dia semalam. Where were you yesterday? Yang semalam punya, jadi kita akan guna past tense. Kita akan guna was dan were. Ingat tu. Sebab tengok depan. Okey, cuba tengok Maklimah tunjuk ni. Bila mana kita tanya tentang perkara yang sudah berlaku, kita kena guna verb. Verb were ataupun was. Were ataupun was. Kenapa? Sebab bila perkara yang sudah berlaku, kita mesti guna. Waalaikumsalam. Tu suara Zarik ke suara Takwa? Okey. Okey, jadi tengok ni. Okey, bila mana yang baru masuk tu, hari ni kita tengah belajar tentang past tense. Cara untuk kita tanya soalan bila mana benda tu sudah berlaku. Berlaku pada waktu yang lampau, pada waktu yang semalam ke, 2 hari lepas ke, minggu lepas ke. Jadi bila mana kita tanya orang tu perkara yang sudah pun berlaku, kita kena guna verb past tense. Kita guna past tense. Contohnya, where were you yesterday? I was at the apa-apa-apa. Kita ada kat mana? Kita jawab. Okey, tadi Maklimah ada kat London. Ya. Okey, Maklimah tu contoh je. Tu contoh saja ya. Okey. Jadi, kita tengok cara penggunaan was dan were. Okey, kenapa ada yang kena guna was? Kenapa ada yang kena guna were? Okey, awal-awal tadi Maklimah dah bagi tahu. Was ni guna untuk singular. Abdul Aziz, sila mute mikrofon. Abdul Aziz. Okey. Was guna bila mana? Abdul Aziz.
nak unmute, nak cakap sangat kan? Cuba jawab soalan Mukadimah. Was ni guna untuk apa? Bila kita kena guna was? Abdul Aziz, bila kena guna was? Tak payah conteng, jawab dengan mulut. Mulut ada kan? Tak nak tulis dekat depan. Jawab je. Tak tahu, pandai pula jawabnya. Okey, jangan conteng pada slide. Maklimah dah bagi tahu peraturan. Jangan conteng slide dan jangan buka mikrofon selagi tak diberi izin. Okey. Jadi, okey kita tengok. Ni adalah simple past tense. Okey. WH word ni apa? WH word merujuk kepada perkataan ataupun kata tanya. Kata tanya. Okey, apa contoh kata tanya yang ada? Contohnya hari ni kita belajar kalau di mana dalam English apa? Where. Kalau apa dalam English apa? What. Kalau kenapa in English? Why. Itulah contoh WH word. Kita panggil WH word ataupun kata tanya. Jadi kita tengok contoh penggunaan was dan were kalau dalam soalan. Kalau dalam soalan macam mana cara penggunaan was dan were? Okey, cuba tengok. Antara contoh WH word yang ada ialah yang Mukadimah dah sebut tadi. Where ni maksudnya di mana? Di mana? Di mana? Why maksudnya kenapa? Mengapa? When maksudnya bila? Bilakah? Who maksudnya siapa? Ni contoh-contoh kata tanya yang kita guna. Okey. Jadi kita tengok. Yang verb yang pertama was. Okey, ingat ni past tense kita akan guna was. Kalau present tense is. Bila past tense perkara yang sudah berlaku kita akan guna was. Was ni guna untuk bahasa mana? Bila mana kita guna was? Bila subjek itu adalah, subjek ni maksudnya pembuat. Siapa yang tengah melakukan benda tu? Siapa yang tengah buat aktiviti tu? Contoh sekarang question, kita nak tanya di mana awak berada. Jadi subjek ni adalah siapa yang kita tanya tu? Siapa yang kita tengah tanya? Okey, jadi kalau was adalah digunakan untuk singular tadi Mukadimah katakan. Was untuk singular. Singular ni maksudnya orang yang perseorangan. Seorang je. Contohnya he, she, it. Contohnya he, she, it. Okey, kalau were ni adalah untuk plural. Plural maksudnya untuk orang ramai. Contoh kita nak tanya di mana mereka berada. Contohnya kita nak tanya dua orang budak lelaki tu kan. Okey, di manakah mereka berada semalam? Where were the boys yesterday? Kita nak tanya. Jadi kita kena guna were sebab mereka tu ramai lebih daripada seorang. Kita kena guna were. Guna were bukan was. Kita cuba tengok. Contohnya, okey, I, he, she dan it. Kita akan guna was. Contohnya kita nak tanya soalan. Where was he yesterday? Where was she yesterday? Contoh soalan kan. Okey, kalau were pula untuk ramai. Mungkin akan ada yang tanya Mukadimah, you ni kalau kita tanya seorang kenapa guna were juga? Sebab you di sini dia special case. Kalau you dia adalah tergolong dalam golongan plural. Jadi kena guna were. Jangan sampai pada slide. Bukan saya. Okey. Tengok. Ada satu Okay, lagi. sila mutekan mikrofon. Sila mutekan mikrofon. Penatlah Mukadimah nak kena mute selalu kat awak ni. Okey. Dan jangan conteng slide. Jangan conteng slide di depan. Mukadimah tengah mengajar bila awak conteng slide, jadi orang lain terganggu. Okey.
Jadi kita tengok ni adalah contoh kegunaan was dan were kalau dalam soalan. Dalam question. Contoh kita nak tanya. Abdul Aziz, sila mute mikrofon Abdul Aziz. 10 kali dah Mu'alimah mute kan awak ni, awak unmute balik. Kenapa? Okey. Jadi cuba tengok. Contohnya kalau were kita nak tanya who pula. Where kan? Hari ni kita belajar where sahaja. Where were you yesterday? Walaupun you di sini kita tanya seorang je, tapi you adalah special case. Dia tergolong dalam plural juga. Jadi kita kena guna were walaupun kita tanya seorang. Contoh Mu'alimah tanya Amani kan. Where were you yesterday? Mu'alimah tanya. Walaupun Mu'alimah tanya Amani seorang je. Tapi sebab you tu tergolong dalam plural, kita kena guna were juga. Okey. Seterusnya, cara jawab pula. Okey. Kalau ni adalah question dalam bentuk soalan, okey, macam mana cara nak jawab? Okey, kita tengok cara nak tulis jawapan. Maksudnya kalau ada orang tanya kita, where were you yesterday? Macam mana cara kita nak jawab? Okey, kita juga kena guna untuk answer ataupun untuk jawapan, kita tetap kena gunakan subjek dan verb yang sama bergantung pada siapa yang kita tanya. Contohnya, okey, cuba tengok. Verb yang digunakan pun sama, was dan were. Okey, tapi cara jawapan itu berbeza mengikut siapa yang kita tanya. Contoh, kalau kita tanya, where were you yesterday? Takkanlah orang yang kita tanya tu akan jawab, you were at. Takkanlah kita tanya, awak ada kat mana semalam? Lepas tu kawan tu pun jawab, awak ada di sekolah semalam. Tak logik kan? Okey, jadi kena fikir logik. Kalau kita tanya where were you yesterday, jawapan dia, orang yang kita tanya tu mesti akan jawab, saya berada di sekolah semalam. Jadi jawapan dia kalau you mestilah kena jawab, I was at apa-apa. I was at the okay. Okey. Jap. Okey, tadi kita tengok. Okey, sila mutekan mikrofon. Siapa yang bunyi tu? Okey, baik. Okey, kenapa? Okey, siapa yang bunyi tu? Aduh. Okey, kenapa I tu Mu'alimah bulatkan dan kenapa Mu'alimah tulis exception kat situ? Okey, sebabnya I pun kalau kita belajar sebelum ni, I ni adalah tergolong dalam plural juga sebenarnya. Tapi kalau untuk past tense, kalau untuk verb past tense, I ni kita guna was, kita tak guna were. I ni sebenarnya asal dia tergolong dalam plural. Tapi untuk verb was dan were, untuk past tense, I kita kena guna was. Jadi ingatlah I ni seorang, jadi kena guna was. Where? Kita tak akan tanya diri kita sendiri kan. Okay, contoh kita tanya where were you yesterday? Jadi kawan kita akan jawab I was at home yesterday. I was, bukan I were. Sebab itulah I ni Mu'alimah letak dekat was ni. Walaupun sebenarnya I ni adalah plural. Dia adalah tergolong dalam plural. Sama juga dengan you. I dan you walaupun seorang tapi dia special case. Dia tergolong dalam plural. Okey. Jadi kita tengok cara buat ayat. Okey. Tengok contoh yang pertama. Ni kalau ni yang Mu'alimah bagi tahu tadi. Okey, cuba perhatikan perbezaannya. Kalau soalan tanya, where were you yesterday? Maksudnya di mana awak berada semalam? Okey, tengok pada verb yang digunakan. Verb yang digunakan adalah were. Sebab kita tanya you. You ni adalah plural kan? Ingat, you adalah plural. Jadi kena guna were. Where were you yesterday? Tapi bila jawapan, kita tak boleh jawab you juga. You were at apa-apa, Abdul Aziz.
Suka main conteng. Kita tak boleh jawab you were at home yesterday. Sebab apa? Kan ni kita tanya where were you? Di mana awak berada? Jadi mestilah orang yang kita tanya tu akan jawab saya berada. Betul tak? Mesti dia kena jawab I. Okey. Jadi ingat, kalau question where were you, jawapan dia mesti I. I was. Okey, ingat. I was. Bukan I were. I was at home contohnya. I was at school. Ataupun I was at the playground yesterday. Ataupun I was at the shopping center yesterday. Contoh. Okey, jadi ingat. Kalau soalan where were you, jawapan dia I was. Okey, kalau kita tanya di mana awak berada, jawapan dia mesti saya berada di. Sebab tu kena jawab I. Yang ni kita kena ingat sendiri. Kena fikir logik. Jangan soalan you, jawapan pun you juga. Tak boleh macam tu. Okey, seterusnya kita tengok pada cara menulis soalan. Okey. Yang ni panjang sikit. Okey, cuba perhatikan. Okey, kalau tadi kita tanya seorang kan, kita tanya you. Contohnya kita tengah cakap depan-depan dengan kawan kita tadi tu. Di mana awak berada semalam? Where were you yesterday? Tapi kalau kita tengah cakap pasal orang lain, okay, contohnya lah, Maklimah jumpa Zakwan, Maklimah tanya, Zakwan. Nama Adam dengan Aisyah je. Contohnya Maklimah tanya, Zakwan, di manakah Irfan berada semalam? Maksudnya Maklimah jumpa Zakwan tapi cakap pasal orang lain. Tanya pasal orang lain, orang ketiga yang tak ada kat situ. Jadi kita nak tanya di mana dia berada semalam. Jadi kalau in Malay, di mana dia, ya saya. Yang tu kena tulis ke? Tak payah tulis lagi. Dengar je dulu. Nanti awak tulis nanti. Tak dengar pula Maklimah ajar ni. Okey, jadi cuba tengok. Kalau kita nak cerita pasal dia lelaki atau dia perempuan, ingat kalau dia lelaki in English, he. Where was he yesterday? Di mana dia berada semalam? Kalau kita nak tanya dia tu perempuan, contohnya Mu'alimah tanya Amani. Amani, di mana Zarik berada semalam? Jadi Maklimah tanya pasal perempuan kan. Jadi kita tanya where was she yesterday? He untuk lelaki, she untuk perempuan. Okey, jadi cara jawapan dia sama juga. Kalau where was he yesterday, jawapan dia he was at apa-apa. Di mana? He was at home contohnya. Kalau kita tanya where was she yesterday, jawapan dia she was at home. Okey, jadi kalau he, she senang je. Dia tak pening macam I tadi kan. Kalau I, jawapan dia, kalau tadi kita tanya where were you, jawapan dia kena tulis I was at. Tapi kalau he dan she, jawapan dia, cara tulis dia sama je lah. Sebab kalau kita tanya di mana dia berada semalam, mesti kawan kita akan jawab semalam dia berada di, jadi jawapan dia sama. Di mana dia berada? Dia berada di sekolah contohnya. Jadi cara tulis dia sama. Where was he? He was at di mana. Okey. Kalau soalan itu tulis nama, contohnya dia tak tanya where was he, dia tanya where was Adam yesterday? Di mana Adam berada semalam? Macam mana cara nak jawab? Sama sahaja. Dia ada dua cara jawab. Sama ada kita nak salin balik nama dia. Okey, contohnya kan. Kita tanya where was Adam yesterday? Jawapan dia boleh je kita tulis balik nama dia. Adam was at home yesterday. Ataupun cara yang kedua kita boleh tulis he was at home yesterday. Sebab kita tahu Adam ni is a boy. Adam is a boy. So kalau lelaki dalam English dia lelaki adalah he. Okey, jadi cara kalau orang tanya Adam, kenapa orang nak tanya Adam pula? Adam dekat mana? Okay, contoh orang tanya Izzak, where was Adam yesterday? So Izzak boleh jawab Adam was at
home yesterday. Ataupun sebut Adam was an impostor. apa tu? Ataupun Izzat boleh jawab he was at home yesterday. Boleh jawab nama dia ataupun nak sebut he pun boleh, betul juga. Sama juga kalau perempuan. Contoh kan, Maklimah tanya Zarik kan, where was Aisyah yesterday? So Zarik boleh jawab sama ada nak salin balik nama Aisyah, nak sebut nama Aisyah balik. Aisyah was at home yesterday. Ataupun Zarik boleh juga tulis she. Sebab Aisyah is a girl. Aisyah is a girl. Dia adalah seorang perempuan. Dia perempuan dalam Jawi. Dalam Jawi pula tengok. Sekarang kelas English kan. Maklimah ada terpengaruh dengan Jawi. Okay, dia perempuan in English adalah she. She. Okay, jadi kalau orang tanya, contoh Maklimah tanya Zarik tadi, where was Aisyah yesterday? Zarik boleh jawab, she was at home yesterday. Okay, kita ada 10 minit lagi. Jadi itu yang kita belajar hari ni. Okay, jadi ingat kalau he dan she, soalan dan jawapan kita gunakan verb yang sama sahaja. Kalau was, jawapan pun was juga. Okay, tengok kalau they pula. Okay, kalau they ni maksudnya mereka, ramai. Jadi kita kena guna verb were. Were, sebab were untuk ramai, untuk plural. Jadi contoh, okay, kalau they pun cara jawapan dia untuk soalan dan cara penulisan untuk soalan dan juga jawapan pun sama macam he dan she tadi. Kalau soalan kata where were they yesterday, kita guna were. Jawapan pun sama, kita salin balik, ambil balik. They were at the playground contohnya kan. Okay, jadi ingat kalau they sama juga they. They were, where were they? Jawapan dia, they were at mana-mana-mana. Okay. Dan kalau contohnya kita tanya nama orang lah. Okay, contoh Maklimah tanya dekat Ilyas kan. Ilyas, where were Anas and Alif yesterday? Okay, jadi Ilyas boleh jawab, Anas and Alif were at the zoo yesterday. Ataupun Ilyas boleh jawab, Ilyas kata alah panjang sangat lah nak sebut nama ni. Boleh tulis they were at the zoo yesterday. Sebab Anas and Alif ni dua orang. Bila lebih daripada seorang, kita sebut mereka. Mereka in English, they. Sama juga lelaki ke perempuan ke sama. Contoh Maklimah tanya Zarik kan, Zarik, where were Amani and Zara yesterday? So Zarik boleh jawab, Amani and Zara were at the playground yesterday. Ataupun Zarik kata tak nak tulis nama lah, panjang sangat. Okay, boleh tulis they were at the playground yesterday. Okay, jadi ingat, kalau tadi he dan she, kalau he untuk lelaki, she untuk perempuan. Tapi kalau they ni kalau lelaki ke perempuan ke sama sahaja. Kita guna they juga. Kalau lelaki dan perempuan pun guna they juga. Kalau lebih daripada seorang, they. Tak kira lelaki ke perempuan ke sama sahaja. Okay, faham? Okay, kita ada lagi lebih kurang 7 minit. Okay, baik. Sekarang, okay. Soalan. Okay. Cara jawapan dia, Maklimah nak jawab dalam bentuk ayat yang lengkap. Contohnya kalau tanya, where were you yesterday? Kalau gambar tu adalah gambar sekolah, awak kena jawab, I was at the school yesterday. Okay, jadi ni gambar apa ni? Gambar kat mana ni? Kita belajar kan minggu lepas. Ni adalah taman permainan. Playground. Okey, bagus. Ya, saya. Siapa Kak? Tulis ke? Tak payah tulis. Maklimah suruh jawab je kat sini. Maklimah tanya soalan. Okey, Aidil nak jawab. Okey, Aidil. Cuba jawab ni soalan yang pertama. Tengok gambar apa ni. Okey, jawab. Aidil, where were you yesterday? Macam mana cara nak jawab? I was at playground. I was at the playground yesterday.
Okay, bagus. Terima kasih Aidil. I was at the playground. Kalau tak nak tulis yesterday pun boleh. I was at the playground. Okay, tengok ni. Bila Mak Limah tanya were, jawapan dia kena I was. Walaupun soalan dia were. Sebab Mak Limah tanya you kan. Mak Limah tanya Aidil. Mak Limah tanya awak. Di mana awak berada? Jawapan dia kena saya berada. Kena I was. Okay, bagus Aidil. Terima kasih. Okay, soalan yang kedua. Tengok pada soalan. Okay, soalan yang kedua Mak Limah nak. Okay, Zarik jawab. Okay, tengok pada soalan. Where was he yesterday? Tengok gambar ni. Dia dekat mana ni? Ni dekat kedai buku. Kedai buku in English apa Zarik? Kedai buku in English apa? Bookshop. Siapa tolong bagi jawapan tu? Bookshop. Okay, jadi kalau Mak Limah tanya, where was he yesterday? Mak Limah tanya ni, di mana dia, budak lelaki ni, di mana dia berada yesterday? Macam mana nak jawab Zarik? Okay, cuba jawab. Macam mana cara nak jawab? Where was he yesterday? Jawapan dia kena? Okay, Mak Limah tanya. Di mana dia berada semalam? Jadi jawapan dia kena apa? Saya ke? Mereka ke? Dia juga? Saya? Mak Limah tanya, di mana dia berada semalam? Where was he yesterday? Di mana dia berada semalam? Jawapan dia kena dia ke saya? Kita tengah cakap pasal dia ni. Tengah cakap pasal budak lelaki ni. Kena jawab? He. Kena jawab apa? He ke, I ke, she ke, they ke? Macam mana nak jawab Zarik? Mula-mula kena letak he. Okay. She was Siapa tu? at the library. Yang lain diam. Okay, Zarik, macam mana cara nak buat? He? He was ke were? He was ke were? He seorang ke ramai? He seorang. Jadi kena jawab he was. Salin balik je. Ambil he ni, ambil was ni. He was at the, dia kat mana ni? Bookshop tadi. Jadi jawapan dia he. Cuba Zarik baca sekali lagi jawapan dia. He was at the bookshop. Okay, terima kasih Zarik. Okay, cuba tengok jawapan dia. He was at the bookshop. He was at the bookshop. Okay, ingat kalau kita tanya dia, di mana dia berada, jawapan dia mesti dia juga. Dia berada di mana. Kan? Kalau kita tanya dia, mesti dia juga jawapannya. Okay, tengok soalan yang seterusnya. Okay, yang ni Mak Limah nak Alif. Alif sila jawab soalan ini. Where were they yesterday? Mak Limah tanya, di mana mereka berada semalam? Jadi jawapan dia kena ni, mereka berada kat mana ni? Ada skrin kat depan, orang ramai atas kerusi ni, tengok depan ni apa panggil ni? Alif boleh jawab ke? Jawab soalan ni Alif. Kita ada 2 minit lagi. Okay, jawab soalan ni. Where were they yesterday? Macam mana cara nak jawab? Kalau Mak Limah tanya, di mana mereka berada semalam? Jawapan dia kena dia ke, saya ke, mereka? Mereka. Mereka in English? Mereka ada di Pawagam. Bagus. Tu in Malay. Kalau in English? Sekarang kelas English. Kalau in English, macam mana nak tulis? They were ke was? Were ke was Alif? Were. Were. Sebab tengok dekat soalannya. Where were they? Alif. Ramai. Jadi jawapan dia mesti
They were at the, ni kat mana ni? Pawagam in English apa? Cinema. Tu kawan dah tolong jawab dah tu. They were at. Alif yang jawab. They were at the. Okay, jawapan dia. Cinema. They were at the cinema. Ataupun nak tambah yesterday pun boleh. They were at the cinema yesterday. Okay. Jadi tu yang hari ni tu contoh. Okay, jadi kita nak habis masa dah. Okay, jadi untuk kerja sekolah nanti Muallimah akan post dalam grup WhatsApp. Kerja sekolah untuk hari ni. Okay, jadi tu je untuk hari ni. Okay, baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim.